Kita berbicara santai, tak seperti minggu lepas kita bercakap tentang politik, kita bercakap tentang insiden yang berlaku di Padawan dan sebagainya. Hari ini kita bercakap santai tentang seorang individu. Kita bercakap tentang insan yang bernama Major Ismail Mahidin. Seorang insan yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan laporan harian COVID-19 negeri Sarawak. Dan kita bersama Tuan Badan pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Major. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rudi kerana menjemput saya pada malam ini di Borneo Channel. Ya, kami amat bersahati Major dapat hadir pada hari ini. Malam-malam tu sebenarnya situasinya cukup berbeza. Sebab kita bertemu dengan Major selama ini menggunakan full uniform. Betul. Dan hari ini kita cukup santai kerana Major sebenarnya dalam proses bercuti. Beliau akan berpindah tugas ke Semenanjung. Jadi sebelum beliau berpindah tugas ke Semenanjung, kita sempat membawa beliau ke sini untuk membicarakan, berkongsi pengalaman beliau di sebalik kejayaan saya rasa lebih 2 tahun mengendalikan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Jadi baik, kita terus lontar soalan pertama kepada Major. Siapa Ismail Mahidin? Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Rudi. Okey, sebelum itu saya ingin melontarkan 2 rangka pantun kepada semua followers Borneo Channel. Ya. Ismail Mahidin nama diberi, anak keempat dalam family. SK Semaryang Sekolah Primary, SMK Petrajaya Sekolah Secondary, UITM, UIA, UMK tempat pengajian tinggi, 17 tahun tempoh ilmu dicari. Ya. Kini selesa dengan jawatan yang diberi, APM Sarawak tempat mencari rezeki. Wah, itu satu pantun yang susah nak dibeli dan susah nak dijual, tapi cukup lekat di hati sebab padat dengan intipati siapa Ismail Mahidin. Saya rasa itu sudah menceritakan hampir keseluruhan untuk bab yang pertama dalam kalau menulis biografi. Okey, Encik Ismail. Baik. Ismail Mahidin adalah satu nama yang sentiasa dibibir. Tapi sebelum kita lanjut tentang pengalaman saudara, boleh ceritakan sikit, berkongsi sedikit tentang latar belakang. Okey, untuk makluman semua, saya dilahirkan di Kampung Semeryang Batu. Okey, yang mana tempat kelahiran saya di kampung. Saya sebenarnya lahir di rumah. Tidak lahir di hospital. Jarang tu. Itulah uniknya. Daripada 9 orang adik-beradik, saya seorang lahir di rumah. Kena tak sempat orang madah pergi hospital. Kejeron orang madah. Kejeron nak beranak. Okey. Ya adalah sedikit latar belakang sejak saya dilahirkan. Okey, di Kampung Semeryang Batu. Kampung Semeryang Batu adalah kampung di mana tempat bermain di kecil. Okay, tempat mandi di sungai, okay. Kehidupan di kampung. Lepasnya kita banyak kawan lah, okay. Kita pergi kecil memang mikirlah apa masalah-masalah dengan keluarga, kita hanya mikir nak tahu main je. Ya waktu kecil lah. Orang madah selalu main di parit, main di tepi parit. Okay, ya nang mainan waktu pergi kecil marik lah. Ya. Okey, gini selepasnya kita membesar bersekolah di sini. Okey, seperti dalam rangka pantun yang pertama, SK Semaryang adalah sekolah primary. Okey, SMK Petrajaya sekolah secondary. Walaupunnya digabung bahasa Melayu dengan bahasa Inggerisnya, tapi asalkan bunyi belakangnya ada ri. So maknanya ia adalah untuk menceritakan kronologi di manakah saya berapa orang anak keempat dalam adik-beradik. Okay, sekolah rendah di Semeryang, sekolah menengah di Petrajaya. So ialah terbentuknya Ismail Mahidin. Jadi di sekolah cita-cita yang sebenarnya nak jadi apa? Kalau saya nak ceritakan di sini, cita-cita waktu sekolah rendah dulu adalah menjadi kelak sebenarnya. Seorang kelak. Tukang typist, orang madah kita kan, typist. Tapi sebenarnya apabila cikgu bertanyakan apakah cita-cita anda waktu di sekolah rendah,
sebenarnya kita tak tahu waktu tu family tak ada tak ada memberi dorongan dah besar nak jadi apa. Okey, ia adalah diri pun dan juga pembawaan kepada rakan-rakan di sekolah rendah, siapakah kawan-kawan kita, okey, yang membentuk kita sebenarnya untuk menjadikan siapakah diri kita kini tu. Ialah apabila ditanya dulu first si tahu apa cita-cita, pada hajaklah jadi kelak. Ialah adalah yang masih diingatanlah apabila cikgu tanya apakah cita-cita menjadi seorang kelak. Tapi kini tok dah lain. Apabila sekolah menengah pun ada juga cikgu nanya apakah cita-cita, tapi si sama dengan apa yang terjadi kini tok. Sebenarnya benda yang berlaku waktu zaman kanak-kanak ya adalah si sama apa yang berlaku kini tok. Ya berdasarkan apakah pembawaan dan juga siapakah membentuk kita di sekeliling kita sebenarnya. Jadi saudara juga minat dalam bidang kebudayaan. Kalau melihat kepada Facebook saudara dan juga aktif dalam pasukan, boleh ceritakan sedikit zaman sekolah dengan pengalaman tersebut. Okey, pada zaman sekolah saya sebenarnya apabila pergi aktiviti-aktiviti di sekolah rendah bergiat aktif dengan badan uniform iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah rendah, dan dilanjutkan lagi di sekolah menengah untuk Persatuan Bulan Sabit Merah lah. Dan ketika itu juga kalau kita masih ingat lagi Sarawak menganjurkan Sukma pada tahun 90-an waktu itu. 92. Sarawak menjadi tuan rumah. Saya telah bergiat secara aktif dalam membuat persembahan pembukaan untuk persembahan Sukma pada ketika itu, dan ketika itulah saya waktu tingkatan 1 berlatih membuat persembahan kebudayaan, dan timbullah minat di situ apabila mendengar muzik, badan digerakkan mendengar muzik. Begitulah seterusnya sehinggalah membesar dikelilingi dengan muzik-muzik dan juga pergerakan-pergerakan yang boleh mengasyikkan. Jadi saudara telah melanjutkan pelajaran kemudian ke 3 universiti 3 universiti. Boleh kongsikan sedikit. Okey, mulanya apabila berkatakan pasal pembelajaran, di sini saya ingin saya bukanlah lahir di dalam keluarga yang senang. Okey, dalam 9 orang adik-beradik, insya-Allah sehingga kini saya telah berjaya melanjutkan pelajaran hingga ke universiti. Okey, ahli keluarga saya, adik-beradik saya sehingga SPM saja. Tapi berkat usaha ataupun kekal berkawan dengan orang-orang yang betul, kita selalu bergaul dengan orang-orang yang berjaya, yang positif, dan sehingga kini saya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD sebenarnya. Tapi memandangkan saya COVID dalam tempoh 2 tahun ini, saya telah menangguhkan pengajian saya di peringkat PhD. Dalam bidang apa itu? Dalam bidang sains sosial, kajian berhubung dengan pengurusan bencana. Wah, cukup dekat di hati saudara. Baik, sebenarnya kita ada sedikit montaj tentang saudara, tentang bagaimana saudara bermula daripada kecil dan kemudian saudara menjadi seorang suami, membesar menjadi seorang bapa dan membentuk keluarga yang ramai. Montasnya macam mana? Tengok dengan songkok yang tinggi. Boleh ceritakan sikit pengalaman yang menarik ini? Okey, kalau kita lihat dalam montas yang disiarkan, saya suka menggunakan songkok tinggi. Ketika itu saya sendiri gelak tengok gambar. Okey, saya bergiat aktif dalam kebudayaan. Kebudayaan juga pada ketika itu, dan saya taksub dengan kebudayaan Melayu. Dan kita selalu melihat songkok tinggi, dan saya minat dengan menggunakan songkok tinggi. Ketika saya bekerja di Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan dan juga Kolej Komuniti, saya setiap hari menggunakan songkok tinggi untuk ke pejabat, kerana minat saya dengan songkok tinggi tersebut.
Hmm. Ada satu lagi video yang cukup menarik yang saudara kongsikan, saya rasa dalam Facebook saudara. Saya rasa pada minggu yang lalu berkaitan dengan saudara dengan dua anak itu bercerita tentang tentang apa? Lagu PBSM ni. Persatuan Belah Sabit Merah. Kita tengok. Okey, boleh ceritakan momen ini? Ya, itu cerita bapa yang penyayang ni. Tak sangka pula video ni diambil untuk Borneo Channel untuk kali ini. Okey, kalau kita lihat video tadi, anak saya diberi tugasan oleh sekolah mereka, iaitu Mahatafiz di Jamek, Matahari. So mereka diberi tugasan untuk menghafal lagu Persatuan Bulan Sabit Merah. So kebetulan pada saya sekolah rendah, menengah dan UiTM bergiat aktif dalam badan beruniform Persatuan Bulan Sabit Merah dan pastinya lagu tersebut memang lekat di hati lah. Dan saya mengajar anak untuk menghafal dan sambil meluangkan masa di malam hari bersama dengan anak-anak. So kita menyanyikan bersama-sama dan itulah cara saya untuk mendekatkan diri saya dengan anak-anak dengan kesibukan bekerja di siang hari. Baiklah. Baik, yang kita ingin masuk ke segmen yang cukup dekat di hati tuan. Bagaimana saudara membina kerjaya dalam APM? Boleh kongsikan. Okey, sebelum saya masuk APM sebenarnya pekerjaan pertama saya adalah di KFC. KFC pada lepas SPM saya telah mencari kerja sebelum masuk ke UiTM. Okey, pekerjaan pertama saya KFC dan seterusnya setelah habis pekerjaan di KFC saya melanjutkan pelajaran di UiTM di peringkat diploma dan habis diploma saya ditawarkan KFC semula. Kalau sebelum SPM saya ditawarkan sebagai untuk kru sahaja. Tapi lepas diploma saya ditawarkan sebagai assistant restaurant manager. Okay, kita panggil ARMT lah. Di situlah saya membentuk diri saya sebagai seorang penyelia. Penyelia dan juga pengurus. Okay. Tidak sampai 4 bulan saya dinaikkan pangkat kepada assistant restaurant manager dan dipindahkan di Miri dan seterusnya di restoran-restoran di seluruh Sarawak lah. Dan di situlah saya mempunyai banyak kawan yang bergiat dalam restoran. Tidak kira daripada Sugar Bun, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. So sebab kita sebagai manager kita kenal banyak orang. Ramai orang kita kenal. Sebab hari-hari orang datang ke KFC dan melihat saya sebagai manager dan memerhati bagaimanakah anak buah bekerja di hadapan cashier, dengan senyuman, selamat datang ke KFC, so itulah budaya kerja di swasta. Setelah saya tak sampai 2 tahun saya di KFC, saya ditawarkan ke MSU College sebagai pembantu akaun. Pembantu akaun di situ. Di mana tu? Di Stampak, Kuching. Di situ saya ditawarkan sebagai assistant accountant lah. Dan di situlah tugasan harian saya adalah mengira duit sahaja untuk collect duit student di MSU. Dulunya PTPL. Sekarang MSU lah, Management Science di Sarawak lah. Itulah pekerjaan kedua dan seterusnya di situ pada waktu saya bekerja di MSU, saya memohon juga untuk mendapatkan pekerjaan di sektor awam, dan banyak pekerjaan yang saya minta untuk jadi penjahat awam dan alhamdulillah saya ditawarkan ke jawatan pembantu takbir walaupun scale dia hanya menggunakan SPM, tapi saya grab saja. Sebab apa? Rezeki. Sebab keinginan saya adalah untuk bekerja di sektor awam, untuk berkhidmat dan berbakti kepada rakyat bermula daripada pembantu takbir.
apabila saya mendapat tawaran bekerja sebagai pembantu tadbir, saya ditempatkan di Jabatan Alam Sekitar di Putrajaya pada tahun 2006. Itulah kali pertama saya ditawarkan sebagai penjawat awam di Putrajaya waktu ketika itu. Dan setahun saya di situ, sebenarnya waktu saya dah dapat bekerja di Putrajaya, saya dah berkahwin sebenarnya. Baru berkahwin waktu ketika itu. Nanti kita cerita pasal umur berapa tu? Perkahwinan. Waktu tu umur 24 tahun. Oh. Dan ketika itu setelah melanjutkan pelajaran bekerja di alam sekitar Putrajaya, adalah isu-isu di sana, kejadian yang tidak diingini. Saya diragut sebenarnya di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, dan saya mohon untuk berpindah ke Sarawak ketika itu. Dan alhamdulillah saya dapat pindah ke Sarawak di pejabat Ketua Pegawai Keselamatan di bangunan Mazuki. Kalau kita lalu di Jambatan Gantung Kuching, di situ ada bangunan pejabat Ketua Pegawai Keselamatan, yang mana pejabat tersebut adalah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan pelindungan bagi penjawat awam ataupun sektor awam dalam menguruskan dokumen-dokumen terperingkat mereka. Itu setelah pindah daripada Putrajaya ke Kuching, dan pada masa yang sama saya memohon pengajian jarak jauh di peringkat ijazah, iaitu saya mengambil di UIA, pendidikan jarak jauh UIA selama 4 tahun. Dan pada tahun 2013 saya tamat pengajian, dan ketika tamat pengajian saya mengisi borang SPA untuk memasuki sektor awam di peringkat ijazah lah. Dan alhamdulillah banyak permohonan yang saya dapat dan juga temuduga yang saya dapat, tapi yang melekat adalah di APM lah. Itulah waktu itu JPAM. JPAM dulu JPAM. Jadi tahun bila masuk? 2013? 2014. 2014. Dan 2014 apa tugasan pertama saudara? Okey. Setelah mendapat tawaran ke Angkatan Pertahanan Awam, saya telah dihantar ke akademi sebenarnya. Akademi Latihan Pertahanan Awam, iaitu di Bangi. Kita menjalani latihan kepegawaian selama 9 bulan untuk melayakkan kita sebagai pegawai pertahanan awam yang ketika itu 2014 selepas tamat latihan tersebut kita akan ditauliahkan sebagai Meja Pertahanan Awam. So itulah setelah 2014 saya tamat pada 2015. Tapi sebelum saya dihantar posting ke Sarawak, sebenarnya batch kita orang sebenarnya telah dihantar untuk memberi bantuan. Waktu itu 2014, penghujung tahun 2014, banjir besar yang berlaku di pantai timur iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang. Dan ketika itu saya ditempatkan di Kuala Krai, Kelantan selama 2 bulan untuk membantu pengoperasian bencana besar 2014. Bencana paling dahsyat di negara ini pada waktu tersebut. Saya masih ingat lagi detik-detik itu. Okey, ketika itulah saya lepas tamat latihan terus dihantar ke Kelantan untuk mengetuai operasi di Kelantan, di Kuala Krai, khususnya di Kuala Krai. 2 bulan kita berkampung di Kuala Krai. Di situlah banjir besar yang berlaku, dan setelah surut saya sendirilah telah ditugaskan sebagai untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan daripada luar negara untuk dihantar kepada penduduk yang terjejas, terutamanya yang kehilangan rumah. So saya telah berurusan dengan NGO luar negara yang mostly mereka daripada US, Jepun, Australia, yang datang ke Kelantan memberikan bantuan untuk kemah sementara sebelum rumah mereka dibina. Itulah pengalaman yang paling menyedihkan bagi diri saya sendiri. Dan sebab saya di lapangan, saya memberi bantuan di lapangan ketika itu untuk memberikan bantuan rumah sementara kepada penduduk yang terjejas.
memang menyedihkanlah pada ketika itu 2014, penghujung 2014 dan awal 2015. Lepas tu pindah ke Sarawak. Belum lagi. Okey, kalau kita ceritakan pengalaman di Kelantan tersebut, itulah pengalaman yang saya rasa yang saya sendiri sebagai pegawai bertanggungjawab untuk membantu daerah Kuala Krai ketika itu. Ya. Dan selesai pasca banjir pada awal Januari 2015 di Terengganu pada penghujung Januari, barulah kita dikejutkan oleh pihak pengurusan tinggi dan yang mana surat penempatan dikeluarkan ketika kami berada di Kuala Krai. Ya. Dan saya apabila terbaca surat tersebut, saya ditempatkan di Sarawak. Di Sarawak. Dan ketika itu saya rasa macam saya tak terfikir saya akan kembali ke Sarawak, sebab biasanya kalau kita menjalani latihan, kita akan diekspos di negeri orang dulu. Betul. Setelah lama di negeri orang, barulah kita balik ke Sarawak. Betul. Tapi apabila surat tawaran tersebut, mungkinlah pada ketika itu untuk batch saya seorang orang Sarawak dan kekosongan pun ada seorang. Okey. So alhamdulillah lah rezeki ketika itu saya terus kembali berkhidmat ke Bumi Kenyalang. Ya. Wah, seronok balik. Dan waktu balik ke Sarawak itu terus ditugaskan di mana? Okey. Setelah melapor diri dengan pengarah di Simpang 3, Ya. waktu itu tugasan saya adalah menjaga cawangan angkatan. Yang mana cawangan tersebut adalah memastikan semua anggota-anggota sukarela yang berdaftar di seluruh Sarawak dijaga dari segi pendaftaran, latihan dan juga apabila diperlukan waktu bencana, mereka inilah yang akan dipanggil untuk membantu APM dalam melaksanakan tugasan pengoperasian bencana. Ya. Jadi selepas tu bila saudara telah dipindahkan jadi koordinator untuk Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Okey. Setelah banjir besar yang berlaku pada 2014, pihak kerajaan Malaysia telah membuat penambahbaikan dari segi pengurusan bencana, yang mana pengurusan bencana di Malaysia yang dulunya dijaga oleh Majlis Keselamatan Negara, dan pada 28 Jun tahun 2015 pengurusan bencana di Malaysia iaitu khususnya Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana diambil alih oleh APM. Di peringkat nasional pada bulan Ogos 2015, tapi di Sarawak Majlis penyerahan tugas MKN ke APM telah diadakan waktu mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana pada 12 November 2015. Pada ketika itulah kami APM Sarawak selaku Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah dilantik dan telah memulakan tugas dan peranan sebagai sekretariat. APM pada sebelum ini adalah bertugas sebagai melaksanakan tugas-tugas operasi ketika kecemasan dan bencana, dan setelah pengisytiharan pelantikan APM selaku sekretariat, so kita ada memain dua peranan, iaitu sekretariat dan juga operasi di peringkat lapangan. Saudara berkesempatan untuk berada di sisi dua timbalan Perdana Menteri. Pertama Tan Sri Afif Jabu pada waktu tersebut, kemudian diikuti dengan pengganti beliau Datuk Ahmad Douglas juga. Jadi boleh ceritakan sedikit pengalaman itu. Okey, pengalaman pertama apabila kita dilantik pada 2015 selaku sekretariat, kita hendaklah menghadap waktu di Sarawak, kelainan dia pengurusi jawatankuasa adalah timbalan Ketua Menteri. Kalau di negeri lain pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri adalah Setiausaha Kerajaan Negeri. Tapi di Sarawak timbalan Ketua Menteri. Level tinggi lagi. Ya, tinggi lagi. Di Sarawak ada tinggi sebab mungkin keluasan negeri Sarawak yang besar dan juga yang perlu kita jaga adalah seluruh negeri Sarawak. So
ketika itu sebelum mesyuarat penyerahan pelantikan APM selaku sekretariat, kita telah berjumpa. Saya dengan pengarah berjumpa dengan yang berhormat Tan Sri Datuk Patinggi Alfred Jabu ketika itu selaku pengusik, dan kita sempat bekerja di bawah Tan Sri Datuk Patinggi Alfred Jabu setahun 2015 hingga 2016 setahun. So setelah Tok Nan meninggal dan Datuk Ahmad Douglas dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri dan memegang portfolio pengusik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. So kita selalu berhubung dengan beliau lah dalam urusan-urusan pelaporan, urusan pengoperasian dan juga apa-apa yang berkaitan dengan pengurusan bencana. Baik, itu banjir. Kemudian diikuti dengan rabies. Saudara juga terlibat sama dalam Jawatankuasa tersebut. Tetapi yang paling kemuncak sekali dalam masa 2 tahun ini, saudara terlibat sebagai koordinator untuk membantu menangani wabak ataupun pandemik COVID-19. Jadi sebenarnya tanpa gagal, saudara selebih 2 tahun telah menghasilkan laporan harian untuk pihak media. Tak kisah hari Minggu, tak kisah hari raya, tak kisah hari apa pun, saudara tanpa gagal. Walaupun kadang-kadangnya menerima kritikan, menerima teguran, tapi saudara tetap dengan tabah hatinya menghasilkan laporan harian untuk menyampaikan kepada rakyat, inilah apa yang berlaku sepanjang hari ini dengan kelulusan bagus daripada pengerusi Jawatankuasa. Boleh saudara ceritakan bagaimana saudara mempunyai stamina yang cukup hebat dalam menghadapi bencana seperti ini? Okey, kalau kita imbas kembali latar belakang saya, saya adalah seorang instruktor juga. Kini saya bergiat aktif dalam sukan mengajar step tangga. Yang kita akan pergi ke step tangga selepas ini. Okey, untuk makluman, saya bergiat aktif dalam sukan kecergasan, iaitu dalam sukan aerobik sebenarnya. Waktu zaman di waktu UiTM, saya bergiat aktif dalam aerobik, mewakili UiTM itu sendiri, mewakili bahagian, mewakili negeri dan juga kebangsaan. Dan alhamdulillah saya berpengalaman menjuarai 5 tahun berturut-turut juara kebangsaan untuk sukan aerobik di peringkat kebangsaan dan mengharumkan nama negeri Sarawak itu sendirilah. Dan disitulah saya ketika mewakili Sarawak, kita ditauliahkan sebagai instruktor. Dan kita ada belajar daripada basic, daripada intermediate, master, dan juga kita telah melatih diri kita untuk menjaga kesihatan kita daripada walau sesibuk manapun, kesihatan hendaklah dijaga dari segi pemakanan dan juga aturan harian untuk kita kekal sihat. Itulah yang latar belakang menyebabkan diri saya aktif dan juga orang cakap tanpa gagal kalau melaksanakan tugas. Kalau kita kembali kepada laporan yang telah saudara Rudy tadi beritahu pasal laporan COVID-19 yang dilaporkan setiap hari kepada media tanpa gagal, itu sebenarnya adalah komitmen dan juga amanah. Selaku Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri, saya selaku memainkan peranan untuk mengumpul semua maklumat-maklumat daripada agensi-agensi, daripada KKM, daripada MLGH, daripada polis, bomba, APM itu sendiri, untuk dimasukkan dalam laporan harian COVID-19. Kalau kita lihat laporan yang bermula, kalau kita imbas kembali, laporan pertama dibuat pada 27 Februari 2020. Itu laporan pertama yang mana laporan kita dimaklumkan berlakunya waktu itu coronavirus, bukan COVID-19. Belum diisytiharkan lagi COVID-19, tapi nama dia coronavirus. Pada 27 Februari kita telah mengadakan mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengurusan Bencana dan kita telah mengeluarkan kenyataan media yang pertama yang berhubung dengan COVID-19 pada 27 Februari tersebut. Dan bermula pada hari itulah setiap hari saya mengeluarkan laporan harian yang telah diperhalusi untuk dibaca oleh pengusik
sebelum ia dirilis kepada pihak media. Tapi kalau kita lihat laporan itu sendiri, sebenarnya banyak tapisan-tapisan yang perlu kita lalui. Sebab apa? Kalau kita tidak menapis, kita tengok banyak laporan-laporan ataupun berita-berita palsu yang mengatakan laporan-laporan. Itulah menyebabkan laporan kita memang kekal akan dikeluarkan setiap hari pukul 5 petang. So laporan tersebut adalah laporan rasmi. Tidak kiralah kalau orang tahu dulu ada berlakunya kes-kes yang di daerah-daerah, tapi yang pastinya laporan rasmi adalah daripada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana. So selain daripada itu, walaupun ia nampak macam rasmi, nampak macam betul, tapi ia belum lagi disahkan oleh pihak KKM, oleh pihak PDRM, oleh pihak Jawatankuasa. Jadi tugas daripada Tuan Ismail lah untuk memastikan semua itu tepat. InsyaAllah. Dan kita ada double check sebelum kita mengeluarkan kenyataan. Sebab di sebalik itu kita ada satu pasukan untuk membuat kenyataan media. Pada awalnya pasukan tersebut adalah termasuk dengan pihak penerangan, pihak UKAS. Saya sendiri ada pegawai khas Dato' Ahmad Douglas, pegawai khas Dato' Ik Pahon, pegawai khas Dato' Sri Sim Pui Hian. Kita adalah satu pasukan untuk membuat kenyataan media harian. Yang mana akan disediakan oleh saya dan mereka akan menilai, menyemak dari segi keabsahan ataupun kesahihan, betul tak figure, betul tak dari segi susun atau ayat dia, macam mana kita nak menyampaikan maklumat tersebut kepada orang awam agar laporan Sekretariat adalah betul dan sahih. Semalam adalah yang terakhir. Semalam terakhir. Jadi berapa banyak laporan keseluruhan yang telah dihasilkan? Kalau untuk tahun 2021 sahaja, ada 193 laporan harian tanpa gagal 2021. Tapi untuk 2020, 295 laporan harian. Setiap hari saya akan memastikan laporan dimulakan daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Saudara, 516 laporan COVID-19 telah dihasilkan oleh saudara Ismail, Major Ismail, sepanjang beliau bertugas sebagai boleh dikatakan sebagai pegawai Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Untuk COVID-19, kalau boleh saya katakan, laporan beliau lah yang menjadi ikutan di seluruh Malaysia ketika ini, kerana Sarawak telah menyediakan laporan yang komprehensif yang dapat digunakan oleh banyak orang dan cukup sesuai untuk jadikan rujukan pada masa akan datang. Itu tentang laporan. Jadi saya ingin bertanya satu soalan yang lebih personal sedikit bunyinya. Apakah rutin yang tuan lakukan setiap hari dalam proses penghasilan laporan ini? Okey, kalau kita bercakap pasal rutin, bangun pagi selepas subuh, awal pagi pukul 7 saya dah pergi ke pejabat. Pukul 7 dah masuk pejabat. Ketika itu saya terus buka laptop, terus membuat laporan hotel, untuk laporan pusat kuarantin dahulu awal pagi. Pukul 7 pagi saya dah mula buat laporan hotel yang dilaporkan oleh APM di seluruh bahagian yang ditugaskan untuk memastikan semua person under surveillance dimasukkan ke hotel. Itulah laporan awal pagi saya akan buat. Laporan tersebut akan dihantar ke pihak Ibu Pejabat Kuala Lumpur dan juga laporan tersebut juga akan dimasukkan ke dalam kenyataan medianya di sebelah petangnya. Sebab laporan tersebut kita hendak memastikan berapa ramai orang yang telah dikarantinkan pada tengah malam semalam, dan akan dilaporkan pada hari berikutnya. So itu kita hendak memastikan Sarawak mempunyai polisi yang mana kita mengkarantinkan orang yang masuk ke Sarawak agar penyakit COVID ini tidak tersebar kepada lokal lah. So itu adalah polisi yang telah dimulakan pada 5 April 2020. Itulah pada kali pertama, hari pertama kita mengkarantinkan orang yang masuk ke Sarawak. Itulah laporan pertama pagi saya akan buat. Setelah selesai laporan tersebut mengambil masa dalam 1 ke 2 jam, saya akan menerima laporan-laporan daripada agensi-agensi seperti PDRM, Bomba,
MLGH dan juga lain-lain agensi sekiranya ada laporan yang hendak dilaporkan pada hari tersebut. So laporan-laporan agensi tersebut akan disiapkan sebelum pukul 2 petang. So maknanya dari pagi saya dah membuat laporan tersebut sehingga pukul 2 petang, dan pukul 2 petang saya akan menerima laporan daripada KKM untuk berapa kes harian dan juga berapa laporan-laporan yang seperti dalam kenyataan media tersebutlah. So sehinggalah pukul 4, laporan tersebut disiapkan sebelum pukul 4 dan akan disemak oleh tim-tim kita lah. Kita ada satu tim untuk menyemak, iaitu saya sendiri, saya yang menyediakan laporan yang disemak oleh Darwin, iaitu pegawai khas Dato' Ahmad Douglas sendiri dari segi bahasa-bahasa dia, Diana iaitu pegawai khas kepada Dato' Iqbal, Adin iaitu pegawai khas kepada Datuk Seri Sim, yang mana mereka akan menyemak dari segi bahasa, dari segi figure. Kalau ada benda yang nampak macam suspicious, mereka akan memastikan benda tu betul, dan kita akan semak silang kepada CPRC sekiranya berlaku kekeliruan ataupun ketidak macam maklumat tersebut macam kurang untuk disampaikan kepada pihak media. Itulah rutin satu hari apabila kita menyediakan kenyataan media tersebut. Sebab apabila kita menyebut kenyataan media rasmi, itu adalah satu kenyataan yang diikuti sebagai rujukan oleh semua media di seluruh Malaysia sebenarnya. Apa yang salah setelah kita menghantar ke rilis kenyataan media tersebut, kalau ada sidang media, kita akan rilis selepas sidang media. Sebab waktu sidang media ada penambahan, last minute penambahan sekiranya ada dalam perjalanan dalam ke sidang media tersebut pun ada penambahan last minute information yang perlu disampaikan kepada pihak media. Biasa. Dan ketika itulah, that's why saya tidak akan mengeluarkan kenyataan media sebelum sidang media selesai. Dan ketika itu juga, kalau boleh kita repeatkan lagi gambar tadi, gambar penugasan sekretariat. Kita melihat saudara Ismail duduk di tepi sidang media setiap kali sidang media berlaku. Adakah itu urusan penambahan? Ya, betul. Itu adalah urusan penambahan sekiranya ada penambahan daripada pengarah kesihatan yang hadir ketika itu untuk memberi maklumat tambahan kepada pengusik yang tidak disampaikan sewaktu sidang media. Itu that's why laptop saya kena ada bersama saya sebelum selesai sidang media untuk membuat editing terakhir. Supaya benda itu, apa yang disampaikan sama dengan apa yang dalam kenyataan media untuk sebagai rujukan pihak media. Bermakna saudara berada dalam meeting yang kita faham JPBN selalu mengadakan mesyuarat berjam-jam lamanya secara maya, juga secara bersemuka. Boleh cerita sikit pengalaman? Okey, dalam pada mesyuarat tersebut, beberapa keputusan telah dibuat dalam mesyuarat, dan keputusan tersebutlah akan dimasukkan dalam kenyataan media. So di situlah kepekaan kita melihat apakah keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh jawatankuasa yang untuk kita masukkan dalam kenyataan media. So itulah kalau saya ceritakan tadi rutin macam tu dari pagi hingga petang. Kalau hari raya saya berkesempatan, saya sembahyang raya dahulu. Lepas itu, kalau macam tahun lepas 2020, saya sempat bersembahyang raya di Masjid Jamek pada pukul 8.30. Lepas tu bergegas balik ke rumah, membawa laptop pergi ke rumah mentua untuk rumah family mak bapak saya dan juga mak bapak mentua untuk bersalaman dahulu. Dan saya pesan kepada wife saya, kita kena balik sebelum pukul 11 sebab saya hendak menyediakan laporan-laporan untuk petangnya. Itu ketika raya. So maknanya saya sehingga semalam, hari terakhir saya membuat kenyataan media sebelum saya berpindah ke Kuala Lumpur. Itulah rutin yang saya lalui sepanjang COVID-19 di Sarawak. Dahsyat. Itu pengalaman yang sukar dialami oleh banyak orang sebenarnya. Jadi Ismail Mahidin, itulah Ismail Mahidin. Baik, ada tak dalam proses penyediaan ini berlaku kekecewaan, marah, stres, berhadapan dengan fitnah dan sebagainya?
Itu memang berlakulah setiap hari ada aduan-aduan sebab saya juga selaku penyelaras pusat kuarantin di hotel. So aduan-aduan di hotel yang PUS yang di kuarantin, macam-macam aduan mereka nak pindah pusat kuarantin, nak pilih makanan, bergaduh dalam nak mudah diri pun ada juga ada juga macam-macam kes-kes berlaku di hotel yang mereka sedang di kuarantin. Itu adalah aduan-aduan setiap hari yang saya terima untuk diselesaikan di peringkat kami selaku penyelaras pusat kuarantin hotel. Itu untuk kes aduan-aduan di hotel. Manakala untuk orang awam, kadang-kadang mereka rasa tidak puas hati dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa. So pihak media juga, kalau saudara Rudi sendiri pun ada dalam grup media, sudah pasti tahu soalan-soalan daripada pihak media yang menyebabkan saya rasa macam saya perlu memberi jawapan kepada pihak media sebagai pegawai yang bertanggungjawab memastikan maklumat tersebut betul dan sahih. So itu kadang kalau nak cakap kecewa, tapi ada sedikit kecewaan kepada awak lah, kecil hati. Oh, kecil hati. Tapi saya dapat di mbak-mbak kata orang siapa di mbak-mbak sebab benda ya adalah tugas dan amanah. Okay, apabila bercakap pasal tugas dan amanah, kita hendaklah melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay? So apabila yang kita katakan pasal kita nak kecil hati, buang ke tepi dulu. Okay? Buang ke tepi, dan alhamdulillah, saya merasakan kerja yang saya buat sebagai ibadah. Itu yang menjadi kepuasan kepada saya, dan pastinya selepas ini akan menjadi kenangan dan juga kepada saya apabila saya berpindah nanti. Marah. Kalau nak cakap marah, ada juga, tapi tak boleh diikutkan amarah tersebut. Sebab saya akan selesai saja sidang media pukul 5.30, saya akan bekerja-kerja, berlari-lari ke pustaka ataupun tempat kediaman saya untuk melakukan itu riadah. Itu riadah. Kita akan bercakap tentang riadah sebentar lagi. Okey, saudara. Dalam tempoh 2 tahun yang cukup berwarna-warni tersebut, mungkin ada waktu, ada detiknya saudara berhadapan dengan situasi yang mungkin cukup sedih, menyentuh perasaan, sehingga kan dalam membuat tugasan itu mungkin mengalir air mata. Boleh kongsi 1-2? Okey, kalau memang kita tak lari daripada kesedihan lah. Dalam pengurusan bencana kita kena akur. Sebab kita sebagai manager in disaster management. Okay, apa-apa berlaku, apa yang berlaku di luar sana, okay, dia akan terkesan kepada diri kita. Sebab kita merasai, I put myself on people's shoes. Okay? Apabila berlaku kepada ahli keluarga sendiri, contohnya kematian, dalam tempoh COVID-19, kita tidak dapat pergi ke rumah ahli keluarga kita disebabkan SOP yang perlu kita patuhi. Dan ketika itu jugalah saya selaku pegawai yang bertanggungjawab untuk memastikan laporan setiap hari dilaporkan, saya tidak dapat pergi ke rumah ahli keluarga demi untuk memastikan kerja-kerja ataupun maklumat-maklumat disampaikan kepada orang awam untuk mereka tahu setiap hari. Saya terpaksa mengorbankan apa yang ada pada diri saya lah. Soalan ini soalan cepumas, tapi saya tidak memaksa saudara untuk menjawab. Okay? Pernah tak dalam menyelaksanakan tugasan tersebut saudara ditekan oleh VIP? Okey, kalau kita bercakap pasal kita menerima tekanan daripada VIP, memang bohonglah kalau saya cakap tak ada. Terutamanya daripada pihak VIP sendiri, wakil rakyat, daripada ahli-ahli perniagaan yang mempunyai pangkat dan darjat yang tinggi, pernah menekan saya untuk melonggarkan SOP, dan saya tidak tergugat pun dengan ancaman-ancaman sebegitu. Sebab saya yakin dan percaya kita melaksanakan tugas berdasarkan SOP yang telah dikeluarkan, yang telah digazetkan dalam
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. So saya bersandarkan kepada punca kuasa yang telah dikeluarkan. So sebarang komplain ataupun aduan, so kita rujuk kepada pengungsi dan juga timbalan pengungsi agar kita tidak mendapat tekanan yang cukup hebat, tetapi kita ada pengungsi yang begitu mengambil berat tentang tugas dan peranan kita di peringkat lapangan. Baik, boleh gambarkan bagaimana bertugas dengan seorang bernama Douglas Ugambas, bertugas dengan seorang bernama Iqbal Hun sebagai pengurusi dan timbalan, dan juga dengan penasihat Datuk Dr. Sim. Okey, secara jujurnya from bottom of my heart. Ya. Okey, saya seronok bekerja dengan pengurusi, timbalan pengurusi, penasihat JPPN. Ya. Mereka adalah orang yang paling committed dalam melaksanakan tugas. Yep. Saya faham mereka pun tidak tidur sampai pagi memikirkan bagaimana untuk menguruskan negeri Sarawak itu sendiri. Dan bagi saya mereka adalah mentor saya lah dalam pengurusan bencana. Mereka adalah mentor. Sebab mereka lah sumber inspirasi saya untuk melaksanakan tugas tanpa gagal. Yeah. Walaupun pada hari raya, pada hari bercuti, apabila mereka memberi suntikan semangat kepada saya, alhamdulillah saya dapat melaksanakan tugas saya dengan jayanya sehingga ke hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selain bertugas sebagai penyelaras bencana yang kita tahu berat, beliau ini adalah seorang selebriti sebenarnya, selebriti dalam media sosial. Beliau aktif beriadah dan tanpa segan silu merakamkan video aktiviti riadah beliau. Dan antara yang menarik yang kita akan bagi adalah tentang step tangga yang beliau beliau cetuskan ketika berkreasi di Pustakaan Negeri Sarawak. Boleh cerita sikit pengalaman beriadah ini? Okey, untuk makluman, step tangga adalah inspirasi saya sendiri sebenarnya. Saya sendiri melakukan step tangga disebabkan minat saya dalam aerobik. Tapi step tangga ni dia tak perlu ramai, ada 2-3 orang. Step tangga ni seronok sebab di Malaysia sayalah orang pertama yang membuat step tangga sebenarnya. Dan insya-Allah pada masa akan datang saya akan mempatternkan step tangga ini menjadi satu pattern di Malaysia. InsyaAllah lepas ni saya akan berusaha untuk mewujudkan kertas kerja menjadikan Persatuan Tangga Malaysia. Habis tangga kita. Habis tangga Malaysia untuk dijadikan riadah. Di mana-mana tangga pun yang penting ada tangga untuk dijadikan exercise. Itu harapan saya di masa akan datang lah. Cukup menarik. Secara juga selain daripada step tangga ini saudara berlari dan juga terlibat dalam pelbagai aktiviti. Adakah itu salah satu cara seperti yang saudara sebutkan tadi adalah untuk meleraikan stres, tekanan yang diterima sepanjang 7-8 jam bekerja di bawah tekanan yang hebat? Ya betul saudara Rudi. Bukan sahaja step tangga, saya bergiat aktif dengan berlari, aerobik, berenang, step tangga dan macam-macam lagi. Menyanyi? Menyanyi walaupun suara saya ni tak kurang sedap tapi saya confident. Saya confident menyanyi walaupun saya sering dikritik oleh rakan-rakan suara tak sedap, tapi yang penting kita ada keyakinan diri untuk menyanyi. Itulah saya sebenarnya. Itulah Ismail Mahidin. Satu lagi saya nak tambah. Ismail Mahidin adalah all-rounder. Sebab selain daripada yang kita sebutkan tadi, selain daripada mengurus bencana, terlibat dalam aktiviti sukan, terlibat dalam step tangga yang hebat itu, terlibat dalam aktiviti menari. Beliau juga adalah seorang tukang masak yang kelas. Dan giat juga dalam aktiviti bertanam bunga dan sayur. Okey. Betul. Ceritakan sedikit. Okey, minat saya dalam bidang masakan tidaklah semua masakan saya tahu sebenarnya. Yang saya minat, yang saya suka saja. Contohnya kuih penyaram. Okay, I like kuih penyaram. Kuih kuyak. Saya pernah buat video kuih kuyak viral. Yang mana kuih kuyak tersebut, kalau kita tengok kuih kuyak tradisional tersebut dilakukan berhari-hari untuk menjemur kuih kuyak tersebut dengan menggunakan nasi sebagai asas untuk membuat kuih kuyak. Tapi saya telah membuat satu video kuih kuyak viral
yang mana boleh dibuat pada setengah hari saja. Dengan membakar nasi tersebut di blender, dimasukkan gula pong dan juga lada, dan kita cetak, kita ovenkan, siap. Itulah sisi lain Ismail Mahidin. Baik, ada satu lagi sisi lain saudara yang kami nak kongsikan bersama pada malam ini. Saudara punya sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Antaranya pelakon Mahmud Ali Basha dan Ngek Sai sendiri. Saya rasa kita ada mengambil sedikit foto-foto saudara bersama dengan rakan-rakan ini. Okey, kalau dikatakan rakan-rakan artis kita, saya memang bergiat aktif juga dengan Mahmud Ali Basha, dengan Ngek Sai. Okey, kalau dikatakan bersama dengan Mahmud Ali Basha, mula perkenalan adalah pada tahun 2010 sebenarnya. Oh, di mana? 11 tahun yang lepas, yang mana kita, saya sendiri telah lepak bersama dengan Mahmud, Samad, Bibi. Kita adalah ada satu grup khas bersama Mahmud. Nama grup tersebut adalah Ketuyakan Beng Beng. Kenapa saya suka letak grup tu Ketuyakan Beng Beng? Sebab apabila kita berjumpa, bercakap, menceritakan benda-benda lucu. Sehingga kan apabila kita bercakap, ketawa. Cakap, ketawa. Sebab that's why lah grup tu kita jadikan sebagai grup Ketuyakan Beng Beng. Itu ada 4 orang saja dalam grup tersebut. Kalau habis COVID-19, kita akan lepak di kedai dan kita akan sembang memang gelak ketawa lah. Itu dengan Mahmud Ali Basha lah. Perkenalan saya dengan Ngek Sai, sebenarnya Ngek Sai adalah aerobic instructor juga sebenarnya. Dan kita pernah sama-sama mewakili Malaysia, mewakili Sarawak di peringkat kebangsaan dan menjuarai pertandingan aerobik step board dan juga fitball. Bersama-sama dengan Ngek Sai. Itulah kenapa saya very close rapat dengan Ngek Sai, dengan Mahmud, sebab saya mudah mudah mesra dengan mereka. Dan apabila saya bercakap, saya ada sumber humor yang saya nak sampaikan kepada mereka. Sehingga kan apabila kita bercakap, kita akan gelak ketawa tanpa henti. Bagus juga untuk mengeraikan stres tempat lain, berkawan seperti ini. Dan satu perkara yang cukup saya kesan dalam sepanjang pencarian maklumat tentang saudara di Facebook, saudara seorang yang gemar untuk mempromosikan makanan-makanan tempatan, nasi aruk, nasi dabis. Kadang-kadang sengaja dibawa daripada rumah, dimasak. Inilah masakan isteriku tersayang. And then promote, inilah nasi aruk dan sebagainya secara video live, Facebook live. Jadi mungkin saudara ada motif tersendiri membuat promosi seperti ini. Okey, untuk mempromosikan ataupun review makanan-makanan ni sebenarnya bukan niat saya untuk memberi orang lain cemburu ataupun inggar. Bahasa Sarawak lah, inggar. Tapi sebenarnya benda yang saya sampaikan adalah itulah saya sebenarnya. Saya tak nak hipokrit, saya tak nak menyelindungi siapakah saya. Biarlah orang tahu siapakah saya, supaya nanti apabila orang bertemu saya, itulah Meja Ismail. Itulah Ismail Mahidin. Itulah saya tanpa segan silu, saya memaparkan aktiviti harian saya, dan juga kalau saya nak review, saya review. Tapi untuk kepuasan sebenarnya, kepuasan dan memastikan saya orang yang menonton review saya akan tengok beginilah cara Ismail Mahidin makan, beriadah. Tapi tak ada niat lain sebenarnya. Followers ramai Followers ramai Alhamdulillah. Kalau satu lagi perkara yang cukup dekat di hati tuan, kalau saya boleh kongsikan, saudara saya anggaplah sebagai duta Starbucks. Sebab Ismail Mahidin dan Starbucks dengan botolnya, dengan kuihnya memang tidak dapat dipisahkan. Kenapa ni? Okey, dulu waktu saya belajar di peringkat ijazah sarjana muda, ada subjek product management. Okey, apabila saya belajar tentang product management, saya menilai diri saya, siapakah saya melalui produk.
Ya. Okay, kalau lihat saya punya penampilan waktu bersukan, daripada atas sampai bawah semua Adidas. Itu adalah product management yang saya belajar waktu tu. Then Starbucks adalah minuman favorite saya sebab dia berprestige, mahal tapi berkualiti. Sebab Starbucks bagi saya adalah satu kepuasan. Sebab kopinya memang tak ada rasa daripada kopi-kopi lain. Terpulanglah kepada siapa yang nak komen. Tapi bagi diri saya, Starbucks adalah kopi kegemaran saya lah. Dan saya buat satu sudut khas di rumah baru saya di Metro City, corner Starbucks. Memang saya letak semua tumbler-tumbler Starbucks, bag-bag Starbucks dan juga cenderahati daripada Starbucks. Berapa banyak? Lebih daripada 20 tumbler saya ada. Koleksi saya lah. So, banyak cerita tentang Ismail hari ini. Seorang bernama Ismail Mahidin ini memiliki pelbagai warna-warni, pelbagai warna kehidupan. Dan lebih menarik sekali, beliau ada sisi-sisi lain yang belum dicungkilkan lagi. Saya rasa 1 jam ini tidak cukup untuk menyelongkar kehidupan beliau, bercerita tentang sejarah kehidupan beliau, tentang pengalaman beliau. Belum lagi kita bercerita tentang mungkin menitiskan air mata dan tetapi tak apa, kita akan bersembang lagi pada masa akan datang. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin berpeluang pada saudara sebab bulan ini adalah bulan terakhir saudara bertugas di sini dan esok adalah hari terakhir saudara di APM Sarawak. Saya sepakat esok adalah hari untuk farewell untuk saudara. Mungkin saudara ada ingin nak ceritakan, akan disampaikan kepada rakan media yang telah bertugaskan lama untuk dengan tuan dan juga dengan yang lain. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, YB yang berada dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana, ketua-ketua jabatan terutamanya, dan juga yang paling saya hormati yang setia, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam, Penolong Pesuruhjaya Mokhtar Samad, kerana telah menjadikan saya siapakah saya dalam APM Sarawak sehingga kini, dan juga rakan-rakan media yang selalu sentiasa menanti laporan-laporan harian sebelum ini, dan rakan-rakan seperjuangan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, rakan-rakan di luar sana yang sering memberi motivasi kepada saya, walaupun kalau kita lihat dalam Facebook harian saya, ada juga saya mengeluh sedikit tentang berlakunya COVID-19, tapi alhamdulillah dengan sokongan daripada anda semua menjadikan saya hari ini lebih kuat dan tabah dalam menghadapi hari-hari berikutnya. Okay, sebelum saya berpindah ke Kuala Lumpur, sekali lagi dan terakhir saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berbakti kepada Bumi Kenyalang. InsyaAllah saya akan pergi dengan harapan, insyaAllah akan balik kembali ke Sarawak dengan kejayaan. Bagus sekali, alhamdulillah. Ungkapan yang cukup menarik, sentuhan-sentuhan kata yang cukup menyentuh perasaan. Jadi terima kasih ucapkan kepada saudara Ismail. Kita bukan berhajat membawa beliau pada hari ini untuk melakukan pendedahan siapakah dia Ismail Mahidin ini sebagai individu yang luar biasa. Tetapi sebenarnya kita ingin menyelami kehidupan peranan yang dimainkan beliau di sebalik kesibukan, ketegasan dan juga komitmen dilakukan sepanjang lebih 2 tahun mengendalikan laporan-laporan tanpa henti untuk rakyat Sarawak dan juga untuk para media melaporkan tentang baik bencana banjir, baik bencana rabies dan juga bencana COVID-19 yang berlaku pada waktu ini. Jadi sekian saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episod isu Bual Bicara Live yang akan datang. Saya Rudi Effendi mengundur diri.